Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimun hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashiful mushkil ikshif anna al-hijab an wujuh hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala babuz zakati. Ini suatu bab pada menyatakan zakat. Bab masalah, habislah kita tu bab ni, kita sampai pada bab zakat. Jadi zakat ni pada bahasa, pada lughah, mana zakat ni mana dia bertambah. Lughah mana dia az-ziyadah, mana tambahan. Tambah ke mana? Maka ulama kata ibaratun an ijabat ta'ifah minal mal fil halil makhsusah malik wa khususah. Mana dia bertambah pada segi lughah. Jadi kalau kita tengok zakat ni, kita dapat 10, kita keluar RM1, tambah ke mana? Kurang ke tak? Ini sebut tambah. Tapi kalau ikut hakikat dia, kalau dia tengok, maka pada segi hisi dia nampak kurang lah. Kalau dapat 10 keluar apa, kalau dapat RM10 keluar RM1 tinggal 9, dia kena kurang. Tapi ulama kata bertambah ni bertambah pada keberkatan, bukan bertambah pada hisiyah. Itu Nabi kata wa inna likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saum. Bermula tiap-tiap sesuatu ni dia ada zakatnya. Dan zakat badan kita ni ialah puasa. Badan kita ada 50-60 kilo, bila kita puasa tinggal 40 kilo. Kesurut lah, itu zakat lah. Kalau ada kita ni 60 kilo, puasa-puasa jadi 70 kilo, itu dia tak keluar zakat ni. Dan zakat badan ni ialah puasa. Baik. Dia nama dari segi hisi dia, kita nampak lagu memanglah berkurangan, tapi bertambah tu pada keberkatan. Berkat, pada keberkatan. Jadi mana zakat di segi syarak tu nama bagi harta yang ditentukan akan dia. Artinya qadar yang dikeluarkan zakat itu, qadar yang dikeluarkan itu dipanggil zakat. Zakat ni nama bagi harta yang ditentukan akan dia. Nama bagi harta yang kita tentukan. Apa harta yang kita tentu, mana qadar yang kita keluar, itu dipanggil zakat. Nampak? Macam kita panggil usyur 1/10, itu yang panggil zakat tu, yang kita tentukan. Nisfu, setengah, itu yang kita nisfu usyur, setengah usyur. Rubu' usyur, 1/4 usyur. Mana yang diambil, harta yang diambil, artinya benda yang dikeluarkan zakat, iaitu 20 misqal, 200 dirham, 300 gantang, itu dia panggil zakat. Nama harta tu. Jadi dikeluarkan akan dia daripada harta yang ditentu akan dia atas jalan yang dituntut akan dia. Yakni macam seperti kefiat yang melengkapi atas segala syarat-syarat lah. Jadi tujuan zakat ni kita permilikkan. Maksudnya kita bagi akan dia tu, bagi segala pok yang
yang 8. Kita bermilik kepada segala pok yang hak 8 jenis. Jadi benda hak wajib zakat ni, benda yang wajib zakat tu ada berapa benda, ada berapa perkara. Setengah ulama kata 8 dah. Lain pada 8 ni tak wajib zakat. Apa dia perkara yang wajib zakat ni? Yang pertama sekali, zakat biji-bijian. Yang jadi kenyang, lagi dia tahan disimpan. Terus simpan, dah tahan taruh. Biji-bijian. Macam mana? Macam padi. Maka kita taruh bertahun padi, tak ada masalah. Nampak? Tapi dia syarat dia mengenyangkan. Mengenyang ni pada waktu ikhtiar, bukan pada waktu darurah. Kalau ikut pada waktu ada mudarat, dia kenyang juga. Ubi kayu pun kenyang. Tu kat waktu ada tiga mudarat lah. Zaman Jepun ni pasal makan ubi kayu tu tiga mudarat. Tapi kalau hari biasa macam ketika ikhtiar ada pilihan macam biasa ni, hari ni makan kayak bawa ubi kayu tak ada gitu lah. Nak apa biji-bijian yang mengenyangkan. Lagi dia tahan, kita simpan tahu. Yang kedua, zakat badan. Apa zakat badan tu? Dia bagi zakat fitrah. Zakat fitrah. Itu maklum. Yang ketiga, zakat barang-barang perniagaan. Dia panggil zakat at-tijarah, barang perniagaan. Kita buat berniaga. Yang keempat, zakat emas dan perak. Emas dan perak. Kelima, zakat binatang-binatang. Dia yang masuk dalam kalimah dia panggil ni'am. Ni'am ni maknanya binatang yang sah kita buat kurban dan akikah. Macam mana? Lembu, kambing, kebau, lagi unta, kibas. Ada apa rusa? Kita orang lah belah rusa lah. Belah rusa wajib kan tak zakat? Tak wajib. Pasal apa? Pasal rusa tak sah kita buat kurban. Tak sah kita buat akikah. Walaupunlah jadi orang-orang pakat belah buat komersial apa semua. Tapi dia tak masuk dalam kalimah ni'am. Yang kata zakat binatang ni, yang masuk dalam kalimah ni'am, hak tu berapa jenis? Unta, lembu, kebau, kambing betul-betul lah. Ataupun kambing biri-biri. Biri-biri ni termasuk kibas. Maka 5 jenis ni. Lain pada tu tak wajib zakat. Belah ayam banyak tak wajib zakat. Mesti ayam tak wajib. Yang keenam zakat galian. Galian emas perak. Bila kita gali, hak tadi ni zakat emas perak tu memang hak kita simpan taruh. Macam kita ada duit dinar ke apa semua tu, ataupun ni itu emas perak. Hak ni kita pergi gali. Galian lah, kita gali. Macam yang di Terengganu, di Rusila tu lah. Dia duduk gali emas. Maka bila dapat emas ada lebih pada qadar dia, maka wajib kita kena keluar zakat. Itu dia bagi zakat ma'din. Mana zakat? Zakat galian, bahan galian. Yang emas dan perak lah. Tapi kalau besi, bahan galian juga, tapi tak wajib zakat. Tembaga galian juga tak wajib zakat. Timah tak wajib zakat. Yang wajib zakat dia galian, emas dan perak. Yang ketujuh, zakat dia panggil rikaz. Razaikab alita, rikaz. Ataupun Melayu R-I-K-A-Z. Rikaz. Apa rikaz ni? Emas perak. Emas perak juga. Tapi yang ditanam, orang-orang kafir jahiliah, zaman jahiliah dulu kita jumpa tu, dia orang panggil kata karun. Kita jumpa emas perak, maka wajib kena keluar zakat. Dia ada syarat-syarat dia gitu. Dia panggil rikaz tu. Yang ke-8, zakat buah-buahan. Buah-buahan ni, buah-buahan apa? 2 saja buah-buahan ni. Satunya kurma, yang keduanya buah anggur. Adapun kalau tanam temikai, wajib ke zakat? Tak wajib.
tanam terusan king, duri hitam, tak wajib zakat walaupun dia buah-buahan. Nah, dua jenis ya. Maka 8 ni saja ulama kata yang wajib zakat. Lain pada 8 ni tak wajib dah. Tak wajib zakat. Maka ulama kata tak wajib zakat pada yang lain daripada segala yang kita sebut tu sama sekali, ataupun tak wajib dia sekali-kali. Tak wajib. Habis. Tu zakat duit tak? Zakat pendapatan. Macam mana? Duduk sana dekat nak baca. Ha? Dari Perak tak ada? Dari Perak tak ada dekat nak baca. Senang je kan? Dia tengok tu aktif. Dia kita nak qiyas atas apa? Cuba fikir. Dia kata zakat duit. Duit ni yang wajib zakat duit perak dulu dah. Dinar dengan dirham tu. Yalah kalau dia simpan tu ya Allah. Ada lah ni dia keluar pula zakat simpanan. Simpanan duit. Kalau ikut tak ada zakat simpan ni. Mana ada zakat simpan tak ada. Lain pada 8 ni ulama kata tak wajib zakat sekali-kali. Tu bila kita keluar zakat duit ni kita nak qiyas atas apa? Qiyas atas emas dan perak. Ulama kata la yajuzu an yuqasa az-zahabu wal wariqi ala ghairihima. Tidak harus kita qiyas emas dan perak. La yajuzu an yuqasa. Tidak harus bahawa kita qiyaskan az-zahabu wal wariqi, az-zahabi wal wariqi, emas dan perak ala ghairihima, atas lain daripada emas dan perak. Bolehkah kita nak qiyas duit kertas dengan emas perak? Tak boleh ulama kata. Tak pun ada. Kerana nilai tu dia kata berlaku atas nilai. Ada kata ada pembahasan ulama, ada yang kata berlaku atas sanadudain, atas kertas sebagai kita kata sandaran hutang. Nah, kertas tu. Kerana dia tak ulama sebut, tapi dia tak sebutlah perkataan tak relevan, kerana zaman tu tak pakai lagi perkataan tak relevan tu. Nah, tapi ala kulli halnya tak sah kita qiyas benar tu. Kira bayang lagu ni, cuba tuan-tuan perempuan bayang. Orang Iraq dulu, Iraq lah dia, orang Iraq duit Iraq dulu, dinar dia apa tu? RM5. Satu dinar dia RM5, lebih kurang duit kita RM5. Nah. Tapi bila berlakunya perang ni, duit dinar Iraq tu jadi duit, dia panggil, kalau orang tua-tua dulu panggil duit pisang zaman Jepun dulu. Duit Jepun, duit pisang tu tak ada nilai langsung. Yang tak ada nilai. Tapi kalau orang Iraq pada ketika dulu dia simpan emas, kalau lah ni kat mana? Kaya. Bang tak? Keluarlah pergi negara mana pun nilai tetap sama. Nampak tak? Sebab tu tak harus, kerana dia memang nilai dia kertas. Kita nak kiyas tak boleh. Faham tak? Kalau orang dia tak simpan emas, dia keluar negara mana pun tetap harga yang tinggi semua. Lepas duit kertas tu jadi apa? Sekarang ni jadi kupang tembaga orang tu. Dia tak sama dengan emas. Lepas tu tak harus kita qiyas. Ni kertas, dia punya zat dia, diri dia tu kertas, diri dia tu emas. Itu beza. Gitu. Kerana duit sekarang ni ekonomi dia pakai apungan, dia bukan pakai apa ni lah, apungan lah.
Kalau ekonomi tu kokoh, tinggilah duit dia. Situ. Tapi kalau emas di mana pun, kita kata kita simpan emas, kita pergi mana? Thailand. Tinggi macam tu juga. Kita pergi Amerika, tinggi macam tu. Kita pergi Iraq, tinggi macam tu juga. Tapi kalau bawa duit kita, taklah. Tak laku. Sebab tu tak boleh kita duduk kias ulama. Tak sama. Betul tu. Bela ni, kecuali lah ada ulama dia panggil mutaakhirin, orang zaman law ni, ulama muasarah macam Yusuf Qadawi apa semua tu, mereka memperwajibkan, ada pendapat katalah mereka memperwajibkan, tapi ulama dulu tidak mewajibkan tu. Jadi benda ni berlaku atas khilaf ni pendapat ulama dulu. Orang ulama dulu tak kerjakan dengan kerajaan, bercambah selepas daripada zaman Saidina Umar apa semua, banyak yang bekerja dengan kerajaan, yang dapat gaji daripada kerajaan, tapi mereka tak memperwajibkan zakat-zakat yang macam tu. Zaman law lah, dekat law baru wajib. Maka ulama kata benda khilaf. Benda khilaf, bila kena khilaf ni dia tak mau ikut suka benda khilaf. Ya Allah, tak ada masalah. Gitu. Tapi kalau ikut arah tu Icik, dia kata tak ada zakat tu. Tak ada. Kita nak keluar pendapatan kita, dia potong waktu mana? Cuba kita tak tengok cara potong sudah. Dia tak sebulan kali potong. Mana orang keluar zakat sebulan kali? Dia keluar zakat sampai haul. Cukup nisab. Haul ni kalau kita tahunan lah. Tahunan. Sampai nisab dia. Kita belah kambing 40 ekor. Okey? Fikir ni. Kita belah kambing 40 ekor. Wajib zakat lah. Tapi tak wajib tu. Kerana belum sampai. Walaupun dia nisab dia cukup 40. Tapi tak wajib keluar zakat. Pasal apa? Dia belum cukup haul dia. Sampai 1 tahun. Bila dekat nak sampai haul dia, kita jual 2 ekor. Tinggal 38. Wajib tak zakat? Wajib zakat. Yang tinggal dia syarat dia, bila syarat pada zakat pertama cukup haul. Mana 12 bulan qamariah kalau yang pakai haul lah. Dan dia punya nisab dia 40 kambing. 40. Jadi kita belah kita ada 40 tak wajib kita zakat. Pasal apa? Cuma dia baru satu syarat ya. Maksud dia baru nisab dia cukup 40. Haul dia belum cukup. Kita kata kita pakai qamariah, bulan qamariah. Ada 2 bulan, 3 bulan lagi baru nak sampai pada haul dia. Kita jual 5 ekor, tinggal 35 ekor. Wajib tak zakat? Bila sampai pada haul dia, tengok haul sampai, nisab pula tak cukup, maka tak wajib zakat. Nampak tak? Tak wajib zakat. Ni tiap bulan ni kerak kita. Jadi macam potongan dari situ. Something lebih kurang macam tu. Kalau ikutnya bagi saya tak payah. Pemakan belaka makan ke semua. Tapi dia mewajibkan zakat atas dia kerana dia berniaga. Dia lah pasal dia bila kita letak dekat dia ambil duit kita tu sebagai buat modal, maka dia akan potong daripada zakat kita. Itu sebagai dia potong atas zakat perniagaan, bukan atas zakat simpanan. Program kita cukup menerima, jadi tak zakat atau sebagainya tu. Sebab kebanyakan orang dah buat sekarang. Itu je lah. Cuma dan ulama kata sah lah. Kalau kita tolak income tax, kita niat zakat sah, boleh. Kerana cukai tu benda yang takrif lah. Bila takrif lagi ni, maka ulama kata sah tu. Nak lari balik income tax boleh. Kalau ikutnya, kalau orang pasal apa? Pasal dia berlaku atakal yang kita kata tadi, berlaku atakal yang mutaakhirin dia kata mewajibkan zakat duit ni lah. Ya Allah, keluarlah zakat. Bagi orang yang tak mau pegang dia tu, ya Allah, dia tak keluar. Zakat simpanan mana ada? Ada zakat simpanan. Tak tengkak memang tak ada. Buka selaklah kitab mana pun. Kitab mana yang kitab Arab ke, kitab Melayu ke, maka tak ada
ulama memperwajibkan zakat simpanan. Ini saya tanya orang tangkap apa. Gitu. Faham tak? Nampak? Ya Allah. Dia orang pakai apa? Macam zakat Selangor. So, dia pakai nas apa, dalil apa ke? Dia pakai nas tu, nas yang kata ada ulama contemporary law ni, yang ulama-ulama mutaakhirin yang mengatakan wajib. Dia pakai pada nas tu dan berpandu kepada mazhab yang lain daripada mazhab kita Syafi'i yang mengatakan segala pendapat, segala pendapatan yang kita yang ada hasil maka dia wajib lah zakat. No. Berlaku tu. Jadi berlaku atas Syafi'i tak ada, bila tak ada tu dia panggil benda khilafiyah. Benda khilafiyah ni ikutlah. Boleh mana? Nak ikut, tak ikut sudahlah. Tapi bagi depa tu depa nak ambil lah. Dia berlaku atas nah. Lepas tu ada dulu etika saya pernah baca dalam paper tu. Seorang orang Kelantan dia sarankan pasal apa? Masalah zakat tak kembali kepada mazhab Syafi'i. Pasal apa kita ambil pada mazhab lain dan ibadat-ibadat kita hak lain kita kembali kepada Syafi'i. Kalau balik pada mazhab Syafi'i korang lah. No. Pendapatan zakatnya. Itu sebabnya. Wallahu a'lam. No. Gitu. Kita pakai haul. Kalau yang sudah tu kita nak dekah lah. Boleh? Dia alasan dia. Begitu. Atas berlaku pada bukan mazhab kita. Berlaku atas qaul. Ala qaulin. Tapi bila benda yang sebab tu dia ikut potongan. Wajib lah kita potong zakat dalam pendapatan kita, hak kita kerja wajib. Tak wajib. Nampak tak? Kita berbenin. Kalau bila dia kata boleh potong, ikut juga. Pula kita boleh demand, kita tak mampu, kita nak potong banyak-banyak tu pula. Faham tak? Income tax tak boleh. Tak ni aku ambil. Tu hak tu hak wajibnya. Cuma boleh lah kita. Hukum mana? Kalau kita potong gaji kita untuk zakat setiap bulan, gaji kita dapat tu, kita potong untuk zakat setiap bulan. Kita hukum apa kalau kita buat sebab dalam ni yang dalam 8 ni tak ada kan, kesempatan zakat gaji. Ada hukum tak? Itu kata hukum dia ni. Setengah pendapat kata kalau benda tak wajib kita pun wajib. Ada pendapat yang kata lagu tu lah. Untuk jadi satu benda yang bid'ah. Ada tu. Dan tapi dia kata kalau tak ni dia potong income tax lah. Income tax. Bila potong income tax tak apa nak lari income tax kita sebut ni kita boleh nak zakah tak ada masalah. Ulama kata berlaku itu sah pasal apa? Atas income tax tu cukai benda-benda cukai ni hukum dia asalnya pada hukum asal haram lah. Jadi kita nak lari pada benda tu bila kita niat itu maka ulama kata dapat pahala. Kena nak lari pada hak tu. Maksud dia bila kita nak lari pada income tax tu kita keluarkan zakat bila niat zakah lah. Ya Allah. Nak lari pada cukai. Cukai tu haram tu ya. Situ. Tapi cuba tengok potongan dia, kita nak potong 10 boleh, 20 boleh. Kalau betul benar wajib tak boleh itu hang tetap hang nak keluar. Betul tak? Ni tapi ikut suka. Boleh demand pula tu. Nanti wajib pun macam tu. Wajib ni memang hang boleh pendapatan dia hang kena keluar. Mesti kalau kata wajib mesti mana boleh lari qadar dia. Dia tetap dah. Sama ada 1/10, 1/4, 1/6. Itu qadar dia, nampak tak? 1/10 ataupun 2/10 ataupun 1/20 dia panggil lah. 2/10 sama je tu. Tu ataupun macam-macam lah. Qadar dia tu lah. Itu qadar yang tetap memang kalau wajib tu dah qadar dia. Pasal apa kita boleh di mana tu. Baik, kita potong siap-siap kan. Kita potong. Dia tak sampai, dia kaji semua. Dia kata pendapatan kita setahun berapa puluh ribu, 100,000 setahun kita kata kan. Lepas tu dia potong siap. Potong. Sampai hujung tahun itu dia ambil banyak tu. Ambil banyak tu. Tiba-tiba kawan tu mati tak ambil hujung tahun. Apa hukum? Kalau zakat badan, zakat fitrah. Okey, zakat fitrah bila masuk Ramadan harus kita keluar, harus. Nampak? Bila masuk bulan Ramadan harus kita keluar. Sah dah. Walaupun dah kalau ikutnya bukan wajib ke tu.
Yang wajibnya habis Ramadan tu. Orang yang dapat, maksud dia, orang yang wajib zakat ni, orang yang dapat Ramadan dan dapat Syawal. Faham? Tapi dia bayar awal, sama masuk Ramadan, satu Ramadan dia bayar terus lah. Harus kita bayar. Betul, dia bayar, tiba-tiba Mai 20 Ramadan dia meninggal. Nah, tapi zakat dia dah bayar. Apa hukum zakat tu? Boleh pergi minta balik. Kerana bukan jatuh wajib bagi dia. Waris dia boleh minta balik. Yang hak dia lah. Hak dia je lah. Hak dia lah. Hak yang hidup tak boleh. Jadi sebelum Syawal dia mati, maksud dia zakat dia tu, maksud dia bukan jatuh, kerana wajibnya zakat fitrah ni orang yang dapat Ramadan dan dapat Syawal. Nah, dia hidup sampai bulan Syawal lah. Maka ketika tu dia wajib lah. Tapi jatuh sunat lagi. Maka wajibnya sebelum daripada sembahyang lah, sembahyang raya tu lah. Itu wajib. Kalau bayar malam raya tu dapat sunat. Nah, situ. Hak bayar dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan, sepanjang Ramadan itu harus. Lepas tu, tapi kalau dia mati sebelum dia dapat Syawal, maka hal kita boleh pergi minta balik, waris minta balik, kerana dia bukan zakat, kerana zakat tak wajib zakat tu kepada dia, kerana dia tak dapat Syawal. Kita potong, dah kita diperkira tahunan lah, dia potong siap-siap banyak tu. Bila potong, tiba-tiba sebelum sampai setengah kita mati, potong banyak ribu lah. Boleh minta balik. Ditobat tak bagi balik lah. Pasal dia tak sampai haul. Mana? Kalau ikut zakat tu tak kira. Bukan zakat bagi dia. Masa kau nak kira. Gitu. Kambing ni kalau kata sampai haul dia tak cukup 40, tak wajib zakat. Sama kita. Dapat habis. Mai ujung tu kira-kira tinggal balik. Tak cukup lah. Kalau ada lebihan, ya Allah, bolehlah kira nampak. Ni kalau tak ada lebihan, nak buat apa? Hutang pula dia balik tu lah. Ada berhutang pula. Tak cukup makan. Zakat guna. Ni masalah tu. Maknanya lebihan lah. Lebihan lah. Zakat nak kena lebihan. Kalau tak lebih, dia keluar lah. Bila kita malam raya tu, hari raya kita dapat, walaupun kita dapat lah, kita tak ada lebihan, memang kita tak ada, maka tak wajib zakat fitrah. Islam bukan satu agama yang menekan penganut dia, umat dia. Ya Allah, ni dah hampa kena keluar. Ini kita berlaku atas ilmiah, faham tak? Atas ilmiah, atas akademik. Jangan duk perkara hak yang hak tengok daripada mereka tu, mana boleh zakat. Tak lah, kita berlaku atas ilmiah. Kita buka benda tu lah. Kira orang lah. Dalam kitab Islam, dia tak wajib tu. Tak wajib lah tu. Wallahualam. Melainkan 5 ni. Kadang-kadang orang kita menerukkan kita atau menyusahkan kita. Betul tak? Kita sendiri menyusahkan. Kadang Islam tak menyusahkan kita, tapi kita sendiri yang buat undang-undang menyusahkan kita. Boleh mana? Benda tu kalau ikutnya tak perlu pun, tapi kita buat kerana apa? Tak tahu. Pasal bab tu bab duit. Nak batas kurang lah. Lepas kat lawan pun, bukan lawan duk megah, negara mana, negeri mana hak paling banyak zakat. Kalau yang pun. Gitu. Kita yang buat bagi memayahkan kita. Pada ikut di segi syarak tak apa wajib, tak memayahkan kita pun lah. Kita sendiri yang buat. Ya Allah. Tengok. Jadi wallahualam, faham lah. Faham sudah. Kita bukan nak buka minda saja tu. Tak ni bagi tak mengantuk. Dah balik mikir. Kok mana ni? Jangan pakai ayat tu. Balik tengok ustaz-ustaz lain tu. Kok mana? Dia kena pening lah nak jawab benda ni. Pening. Betul.
Benda khilaf. Bila benda khilaf ikut suka nak buat tak buat lah. Khilafiyah. Ha? Bukan dia. Kalau bukan takat ijma'. Kalau dia takat, dia panggil apa? Ittifaq pun boleh kira juga kan. Ni tak ada lah. Khilaf. Dan lebih daripada 14 ulama, belah-belah ulasan ulama disebut yang tak memperwajibkan zakat zakat duit. Nah. Lebih pada tu. Termasuk salah seorangnya Dr. Ali apa? Hak yang apa? Yang terdekat. Ali Al-Maliki. Nama Al-Maliki atas dia mazhab Syafi'i, tapi dia perkara jawab pada mazhab Maliki. Yalah. Gitulah dari segi ilmiahnya, dari segi mengaji, dari segi akademik dia macam tu. Balik tanya dulu dia kata kalau tak mau keluar tak apa, ikut suka. Itu buat kan adik tu, makan tu cerita dah. Tak mau keluar. Ni saya buka minda tuan-tuan. Kita simpan duit kat bank. Tiba-tiba dia bagi interest. Boleh makan ke tak interest tu? Tak apa. Saya kira lah Islamik tak kata. Kita ada kira cerita ada interest tu boleh makan ke tak? Bukan. Kalau puan-puan makan. Tak ada dah, tak mau noh. Interest. Puan ambil bagi kat saya, aku tak mau. Tu cerita dia. Ha? Apa sebenarnya pun dia? Dia cerita dia gini ya. Kita hak tu dia masuklah riba lah. Tebak-tebak riba. Riba ni berapa? Ada berapa? Riba ni ada 4. Ada kata ulama tiga kan. Satu ribaul fadli. Ribaul qardi, ribaul nasi'ah. Ada ribaul fadli, ribaul qardi, ribaul nasi'ah, ribaul yad. Ada 4 dia. Riba ada 4. Ribaul fadli, benar riba lebihan. Macam itulah lebihan. Nah, ribaul qardi, hutang. Riba hutang. Bayar lebih. Ribaul qardi. Lagi tu ribaul nasi'ah. Sama lah tu. Dan tu lagi ribaul yad, riba tangan. 4 riba ni. Baik, kita ambil satu-satu. Ribaul fadli, riba lebihan ni, lebihan. Lepas tu riba lebihan, lebih kena. Dia tambah aku pinjam 100, boleh lah. Tapi syarat dia hang kena buat air kopi mai aku tu, cawan. Bukan takat secawan, 1 mak hak besar tu kita buat kat dia. Pasal kes nak pinjam duit dia. Betul tak? Itu lebihan. Itu tak boleh. Ayat kopi tu pun jadi riba. Ayat kopi tu pun. Kalau ikutnya. Nampak tak? Ikutnya itu. Pasal dia ada kelebihan untuk dimakan di berat sebelah lah cerita dia. Dia berasa kalau ikut tak mau buat, orang kawan ni tak bagi pinjam pula lah. Bagi hutang pula. Ni buat juga. Kelebihan. Okey. Yang kedua apa? Riba hutang ni gini. Riba hutang ni. Main pinjam 10 boleh, tapi syarat hang bayar 15. Nampak tak? Berlaku dalam majlis akad. Itu lebihan. Riba hutang. Ada riba tangan. Riba tangan ni macam ni. Riba tangan lah. Maksud dia, bila kita beli satu benda barang tu, barang makanan atau unsur mas perak lah. Satu mas perak, yang keduanya benda makan. Benda makan, dia tak berlaku qobat dengan mukhbit lah. Terima ni, dia tak berlaku. Ni bila kita kata aku beli no, jual. Tapi benda tu kita tak qobat. Maksud dia tak qobat, tak ubah pindah benda tu. Ni saya beli ni gula, kita ambil. Beli ayam, ambil kat kita Betul tak? Dia duduk dalam tu. Jual no, beli kita ambil. Bila kita ambil, tak ada lah riba tangan dia panggil. Kalau kita duduk, beli no jual, benda duduk dalam tu juga. Tak bergerak lah.
Pada itu dia panggil riba yad, riba tangan. Baik. Kalau lagu tu adalah riba simpan. Kita pergi simpan duit. Saya simpan duit kat puan RM10, 100 ataupun RM10,000. Saya nak pergi berjalan dok negeri tu, tegan nak bawa banyak-banyak lah. Baik puan, dia dah tolong simpan lah. Puan ambil duit saya simpan. Dia saya balik, saya ambil balik. Simpan lah RM10,000. Simpan lah. Mai saya balik, lepas dah 2 minggu saya balik, sebulan saya balik. Dia tak apa nak ambil balik duit. Dia simpan lah. Puan bagi balik RM10,000. RM10,000. Puan tambah pula aku atas. Tambah RM1,000 lagi. Jadi RM11,000 dia panggil riba ke tu? Bukan riba ke tu? Bukan ada faedah apa pun. Puan bagi kat saya tu. Bukan puan saya pinjam duit. Saya bagi simpan lah. Bila puan nak bagi balik, puan bagi lebih RM1,000 duit puan. Hak RM1,000 tu dah. Jadi bagi balik RM11,000. Hak RM10,000 tu duit saya. Hak kat atas ni, dia apa saja nak bagi. Lagu tu panggil riba lah. Tak lah. Lagu tu, duit bank. Faham tak? Itu. Riba apa pun ada riba simpan. Tak usah duduk ni, duduk cari kitab memang tak ada riba simpan weh. Kita simpan duit kat kawan tu, pipi nak ambil, dia nak bagi lebih. Sapu lah. Faham tak? Dia bukan ada riba simpan. Riba hutang, ya, ada riba. Riba tangan ada, lebihan ada. Tapi riba simpan tak ada. Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, lepas tu dia bagi. Ambil. Tu nak abang tu. Macam Islam Bank, kalau tak silap lah. Dia punya konsep dia katalah kita simpan duit kita, dia berniagakan katakan tu duit kita tu, dan bila dapat untung, ayat untung tu yang dia bagi tak. Tak apa. Itu bukan riba lah tu. Itu dia punya konsep. Konsep dia macam tu lah. Maksudnya dia guna atas duit kita, lepas tu dia bagilah keuntungan dia tu, dia habur kita sikit lah. Gitu. Kita tak mau fikir tu, hang menega ke, hang tak menega ke, cara kita simpan, aku simpan RM10,000, aku nak ambil balik duit aku RM10,000. Tiba-tiba kita pergi ambil dia, tak aku nak bagi hang RM11,000. Cuma lagi. Gitu, bukan panggil riba tu. Dak kalau hang tak bagi pun kita tak kata apa, betul tak? Kita simpan RM10,000, kita ambil balik RM10,000 ya. Takkan balik. Mana boleh. Dia kalau dia tak bagi, dia bagi balik dekat RM10,000 tu. Ya Allah, selesai. Kita tak kata apa dah. Tapi dia bagi pula tambah RM500. Gunung gabus ya. Gitu kita tak lagi. Nampak tak? Itu tu kaedah. Kadang orang dia takut. Pasal dia tak ngaji, dia tak kata istilah. Nampak? No? Ya Allah. Ini bukan buku lagi. Ini ilmiah. Pembahasan ilmiah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, tengok. Ini suatu bab pada menyatakan zakat. Bab nak nyatakan zakat. Firman Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakah. Wa wailul lil musyrikin. Artinya bererti firman Allah Ta'ala, bermula siksa neraka. Wail ni setengah pendapat ulama kata nama satu jurang ataupun nama satu lembah yang di dalam api neraka. Tapi api neraka Jahanam. Neraka Jahanam ni apa? Neraka dah, neraka. Hak besar ni Jahanam. Ada satu lagi jurang yang dalam tu. Itu dia panggil wail. Wail tu duduk dalam neraka Jahanam dah. Ada sebab yang kita panggil, ada orang panggil neraka wail. Maka ada pendapat kata wail ni satu, dia duduk dalam Jahanam dah, tapi dia jurang yang lagi dalam daripada dalam Jahanam tu. Mana? Situ. Macam saya tengok satu dokumentari, dia tunjuk dalam laut rupanya, tapi dia bukan selamkan dengan orang tak pernah sampai, dia tak pernah ada orang sampai, dan dia selamkan dengan robot untuk yang suluk, yang ambil kamera tu lah. So rupanya dalam laut
dia macam atas bumi juga dalam laut ni, tapi laut ni besar lagi pada daratan lah. Dia dalam, dia ada rupanya dia ada jurang lagi. Dalam laut tu ada jurang, ada gunung kan. Dalam laut tu ada gunung, ada ni, ada jurang yang dalam. Yang mana ada apa-apa tu sebut tak tahu lah, tunjuk dalam tu dia kata ada lagi jurang yang tak pernah manusia sampai teraka. Dalam laut tu pun. Tu ya. Macam tu kaedah dia kan. Lepas tu ada jurang. Dalam Jahannam tu ada jurang dia panggil wail. Tu yang kita kata panggil neraka wail. Maka dia duduk dalam, ada pendapat yang mengatakan duduk dalam Jahannam, dan dia jurang yang dalam lagi yang duduk dalam neraka Jahannam. Sebab itu dia sebut wa wailul lil musyrikin. Neraka wail. Neraka wail ni bagi apa? Kalau tengok bagi orang musyrik ni bagi segala siksa neraka itu bagi segala musyrikin. Musyrikin mana? Orang yang kufur dengan Tuhan, musyrik. Orang yang kufur dengan Tuhan, musyrik. Yang lagu mana yang masuk wail ni, memanglah masuk neraka wail, masuk neraka Jahannam ni takkan keluar dah. Macam orang musyrikin, orang kafir, dia memang kekal dalam tu lah, dalam neraka wail tu. Tapi dia kata yang tiada memberi mereka itu akan zakat. Mana memberi, mana mengeluar. Yang tak mengeluar mereka itu akan zakat. Oh kafir keluar zakat pun tak terpakai. Tu nak ceritanya anak abang kata orang kafir kena tak siksa di akhirat sebab tak berzakat? Kena. Walaupun di segi dunia ni tak wajib. Nampak tak? Kerana syarat pada wajib zakat dia kena Islam. Nah, ada kata di Islam pada tu syarat sah. Kalau mereka bagi sekali pun di dunia ni hukum dia tak sah. Maksud dia kalau kita tulis kata tak wajib bagi mereka, tak wajib pada hukum dunia. Sebab mereka tu kufur. Tapi di akhirat menunjukkan mereka ni tetap akan disiksa. Tapi di akhirat mereka disiksa kerana tak menunaikan zakat. Nampak? Disiksa mereka ni. Tu tunjukkan bukan zakat saja. Mereka ulama kias sinilah. Puasa kena tak? Kena walaupun mereka tak puasa. Kerana Islam, agak Islam, kerana Quran ni turun bukan untuk kita orang Islam sahaja, faham? Untuk manusia dah. Jadi kerana mereka tu tak ikut, tak wajiblah puasa atas mereka pada dunia. Tapi hakikatnya di akhirat mereka akan disiksa sebab tak puasa. Iaitu kekal dalam neraka. Sembahyang pun sama. Dah Tuhan kata wa aqimus salah wa atuz zakah. Hendak diri oleh kamu. Kamu tu siapa? Sekalian manusia lah. Tapi tak wajib lah mereka tu sembahyang. Pasal apa? Kerana mereka tu kufur. Kerana walaupun mereka sembahyang, hukum dia tak sah. Pasal syarat sah sembahyang tu Islam. Mereka tak sah. Maka mereka maksud dia kita tak wajib mereka ni sembahyang pada hukum dunia. Tapi di akhirat akan disiksa sebab tak sembahyang. Nampak tak? Gitu. Seronok dunia ni lah. Tak gaduh apa mereka ada akhirat gaduh. Maksud dia tak wajib atas hukum dunia, tapi wajib di akhirat dia akan disiksa sebab meninggal segala amalan-amalan yang diperwajibkan oleh syarak. Gitu. Tapi kalau dia buat pun tak terpakai kerana ibu dosa tu duduk kat dia, apa dia? Kufur dah. Kerana dosa ni dia boleh taubat setengah-setengah. Dan dia boleh tinggal setengah-setengah. Hak setengah hari tak taubat, tak apalah. Taubat sikit-sikit lah. Kalau macam orang kufur tu, ada belakang. Dia judi pun dia main. Itulah lah, jenis main ekor apa lama, judi dia main. Arak dia minum. Paling besar kufur lah. Kufur tu dosa besar kufur ni. Tapi Tuhan tak ampun lah. Arak pun dia minum, judi pun dia main belakang, tarik belakang. Lepas tu dia boleh nak ni, maka dia kena Islam lah. Hak besarnya kali dengan Islam. Dia Islam. Bila Islam, bawa masuk Islam, terampun belakang ni. Terampun sendiri. Faham tak? Ni besar ni. Lepas tu Nabi SAW, bila seorang sahabat, sebelum tu, dia kata, aku ni bukan tak teringin masuk Islam, teringin, tapi aku tak mau, aku tak boleh berhenti 3 perkara. Dia tahu apa Nabi kata? Dia kata, judi, arak. Perempuan kalau dia tidak. 3 perkara. Nabi tu tak apa. Nak buat. Tapi syarat masuk Islam tu lah. Maka Islam. Boleh tak? Boleh tak apa. Nabi tak buat. Tapi Islam, kena Islam. Tu
Itu dalil kata menunjukkan kata dosa ni kufur tu pun dosa besar. Menjudi dosa besar. Arak tu dosa besar. Nah. Asing-asing. Tapi asing dosa besar. Tapi sekarang ni dia bertaubat atas dosa hak besar lah. Kufur tu. Taubat pada kufur tu. Dia masih dia mesti kekal atas dosa dia nak buat ni lah. Atas dosa yang tiga kita atas tiga ni, arak dengan judi masih ada lagi kat dia. Arak dengan judi. Yalah. Tapi Nabi kata, tapi boleh lah buat. Tapi hanya dengan bohong. Kalau bab tu tak ada masalah. Jadi esok bila dia nak pergi buat lagi, Rasulullah tanya aku takkan aku nak bohong ni, ada janji dengan bohong, lama-lama dia tinggal begitu. Faham tak? Tu nak buat tu boleh tobat sengah-sengah. Jadi ala kulli halnya Islam tu hak pentingnya. Tapi itu berkaitan dengan sebab dia masuk Islam tu automatik terampun hak semua ni lah. Automatik terampun. Lepas tu kalau selepas dalam dia Islam baru dia buat lagi dalam ni, maka dosa hak ni je lah. Maksud dia dosa ni. Dia tobat dulu. Hak mana yang boleh tobat lagi? Kita ada bab apa? Bab minum arak dia boleh berhenti dah. Tinggal hak judi ni lah. Lama-lama berhenti hak judi pula. Dia boleh sebelah. Tak ada masalah. Kalau sekali gue ikut demam. Berhenti kali gue demam. Stop begitu, boom, demam. Kali sikit. Tak ada masalah. Situ. Baik. Wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna zakah. Bermula siksa neraka itu bagi segala musyrikin yang tidak memberi mereka itu akan zakat. Mana memberi, mana mengeluarkan, menunaikan zakat. Apa mana tak dinamakan kita ni menunaikan zakat, kita mengeluarkan zakat kalau tak cukup haul dan sempurna nisab. Itu makna atau zakah. Atau menunaikan zakat. Tuhan kata wa aqimus salah. Ni ayat Quran. Wa aqimu, kita ambil hak ayat ni. Wadah boleh main kalimah jamak. Wa aqimus salata wa atawuz zakata. Hendak diri oleh kamu sembahyang dan tunai oleh kamu akan zakat. Keluar oleh kamu akan zakat. Apa makna aqim? Diri kan. Apa makna diri? Nama lah. Imam apa kalau ikut Ibnu Abbas dia tafsir makna aqim ni mesti betul syarat dan rukun. Al-ada'u ni tafsirannya bi arkaniha, al-ada'u bi arkaniha wa syurutiha wa adabiha. Ni yang ditafsir oleh Ibnu Abbas. Yang kata diri ni mana dia? Kita kena tunaikan sembahyang tu bi arkaniha, dengan rukun dia. Mana sempurna rukun, sempurna syarat dia, ada adab sembahyang. Ini makna dia mendirikan. Ada hak ni nama aqim solat. Faham tak? Apa makna menunaikan zakat? Dia mesti sempurna syarat dan rukun, mana haul dan nisab. Ini baru nama zakat. Kalau kita keluar haul, tak cukup haul, dia tak panggil, tak nama. Tak cukup nisab, tak panggil zakat lagi. Dan dia kena bagi kepada ahli dia, asnaf dia. Asnaf. Kita keluar zakat tapi kita bagi orang kaya, sah ke zakat ni? Tak sah. Faham tak? Mesti tunai. Tengok. Kita dah buat keputusan tak cukup. Tak cukup. Kalau tak sempurna, ini tak dinamakan zakat. Dia panggil sedekah. Sedekah sunat. Dia zakat ni pun sedekah juga. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sebenarnya sedekah ni bagi fuqara wal masakin wal amili, ayat tu lah. Maka sedekah yang Tuhan sebut di sini, mana sedekah hak wajib. Sedekah wajib tu dia panggil zakat. Kalau sedekah saja, orang kaya tak boleh sedekah. Tak sah dia makan sedekah. Dia makan atas jalan hadiah. Nampak tak?
Tak apa. Maka kalau kita bagi kat orang kaya, maka tak nama zakat lah tu. Lepas tu kita buat kena. Kena keluar semula. Pasal tak cukup, tak sempurna syarat. Gitu. Dia faham? Tu makna menunaikan. Habis. Maka ni buat taprek. Maka menama mempernamakan gitulah. Maka menama Allah Ta'ala, mana mempernama oleh Allah Ta'ala akan mereka yang tiada memberi zakat itu dengan musyrikin. Maka Tuhan panggil orang tak keluar zakat tu, Tuhan panggil, penamakan orang yang musyrikin. Musyrik yang mensyirikkan Allah. Tahu tunggu dah. Sebab itulah kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar bila dia naik jadi khalifah ganti Rasulullah selepas wafatnya Rasulullah tu, mula-mula dia buat sekali ialah memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Pak Khawarij tu, Khawarij. Apa Khawarij ni? Orang yang melaungkan melaungkan ketidakketuatan kepada pemerintah yang Islam lah, gitu. Jadi orang yang mengambil 1/10 unsur ni bagi mereka sendiri, maksudnya mereka enggan mengeluarkan zakat. Nah, betul. Jadi kufur. Habis. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Bukan dia tulis khairan. Ni surah apa? Tak ingat lah. Min fadlihi huwa khairul lahum. Cuba tengok. Baca ikut dia tak lagi. Cuba tengok dia. Khairan ke khairun? Dan jangan tak kita tengok ayat dia. Lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bihi bima yaumal qiyamah ila akhiril ayah. Apa makna ila akhiril ayah? Mana ikra ila akhiril ayah. Hang baca sampai habis ayat lah. Aku buat dekat ni ya. Hang cakap hemik negeri lah. Maksudnya ila akhiril ayah tu bahasa Arab. Sampai akhir ayat. Mana ikra ila akhiril ayah. Mana hang baca sampai habis ayat. Dia tu hang baca. Artinya jangan engkau sengka akan segala mereka yang bakhil. Wala yahsabanna alladhina yabqalu, dekat tu. Jangan hampa sengka. Jangan kamu sengka segala orang yang bakhil mereka itu. Bakhil dengan barang yang mendatang akan mereka itu. Mana dengan min fadlihi, dengan barang yang Allah Ta'ala bagi kurnia kepada mereka barang ni. Ni biar kalam hadah mudhaf dengan barang, yakni dengan zakat barang yang, dengan barang yang bakil dengan barang, mana bakil dengan zakat yang gitu kalau ikut takdir gitulah. Zakat barang yang mendatang akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Tuhan bagi kat kita barang, benda ataupun harta yang memang wajib zakat, tapi kita tak bagi zakat. Mana kita bakhil yang tu. Gitu makna dia. Tuhan bagi kita ada apa? Ada harta lah yang mewajibkan zakat, bagi lembu, kebau, padi lah, apalah, duit banyak lah, apa semua lah. Tapi kita bakhil dengan barang yang Tuhan bagi. Bakhil tang mana? Bakhil tang zakat. Hak sunat ikut suka hang. Betul tak?
Hang berasa nak sedekah, tak mau sedekah sudah. Ni hak yang waktu hang pewajibkan. Dengan barang, mana dengan zakat, barang yang mendatang oleh Allah Ta'ala. Ada mudah tu. Akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada kurnianya, min fadlihi, daripada kurnia Allah. Baik, daripada beberapa harta akan kebajikan. Betul dah, khairan. No. Akan kebajikan. Daripada kurnianya, kurnia Allah. Daripada beberapa harta akan kebajikan bagi mereka itu. Tetapi kata dia iaitu mana? Bakhil tu jadi kejahatan. Bal huwa syarrul lahum. Tetapi iaitu balik mana? Bakhil tu jadi kejahatan bagi mereka itu, lagi akan dia habis. Maka kalau eloknya lagi tu bubuh makna selagi akan tergelang, dikalungkan, digelang ni bahasa kami nak Kedah tu. Memang Tok Guru ni orang Kedah pun. Nah, selagi akan digelang, apa gelang? Dikalungkan. Nah, pada leher mereka itu, mereka mana? Mereka orang yang bakhil dengan harta zakat tu, dengan apa tu? Dengan barang yang mendatang tu. Jadi gini, pada hari kiamat, pada hari kiamat gini. Kita ada harta banyak, ada apa ni banyak. Tiba kita bakhil, kita tak keluar zakat. Bila tak keluar zakat, Tuhan kata dia akan gelangkan, dia akan kalungkan harta tu di leher kita ni pada hari kiamat nanti. Dah hang tak keluar, hang mau sangat lah. Ambil. Maka hak ni tahu mana? Tuhan kalung ni, ulama kata, Nabi sebutlah hadis. Waktu duk tunggu seksa tu, Tuhan kalung dah. Nah. Kalau dia ada mah banyak, dia tak keluar zakat. Dia tak keluar. Bila dia tak keluar zakat, Tuhan ambil mah tu, kalung di tengkok dia. Dia kata seronok pakai kita boleh pakai hantar oleh. Bukan dia buat besar-besar tu weh. Bukan dia buat besar-besar amal yang ada kita dia. Hak tu. Hak besar-besar. Nak abang kata kalung sama besar-besar bukit dah buat di tengkok. Duk tunggu nak seksa tu. Kita belum lagi timbang. Dia tuang kalung siap dah. Dah mau saya ambil. Faham tak? Situ. Tu tak masuk nak kau. Nak kata kena kalung tak mana. Dia kata pada hari kiamat. Sebab tu dalam hadis Nabi. Tuan-tuan boleh tengok mustika hadis. Senang tengok ni. Mustika dia beriman dengan hari kiamat tu. Kalau kita orang yang tak zakat ni, kita bela lembu, kerbau, kambing, tapi kita tak keluar zakat. Nabi sebut benar-benar lagu tu lah, kerana kebanyakan orangnya itu yang banyak pada dia lah. Dia keluar, dia bagi dia bela kambing, lembu. Tiba-tiba dia tak berzakat dengan kambing, lembu dia tu. Bila dia tak berzakat, nanti di akhirat ni Nabi kata Allah Ta'ala akan jadikan lembu, kambing ni besar-besar. Di akhirat tu besar-besar. Maka duduk dia ni, duduk kerja lenyek dia tau. Lari, tanduk dia, lenyek dia. Orang lain duduk lepak lah. Dia tu kena. Tu dia belum lagi timbang siksa tu. Timbang amalan tu belum lagi. Tapi kena dah tu. Nabi kata. Pasal tak keluar zakat. Dah hamah hang nak ambil sayang sangat. Nak ambil lembu tu kan hang, kebau tu kan hang. Ambil hang. Gaduh-gaduh dia sangkut tengkok lembu tu mampus dah. Lembu, sangkut lembu tengkok. Cina bawa. Begitu. Lepas tu dia relang mana, dikalungkan. Yang ni Allah, dia bubuh kalung kat kita, di tengkok kita. Allah Ta'ala menjadikan reta tu ada pendapat kata jadi ulang duduk lilit di tengkok kita. Macam ulang lilit di tengkok kita reta tu rantai kita buat semua tu. Dia Tuhan buat jadi ulang, dia duduk lilit tengkok kita di akhirat. Bila di akhirat. Ni berlaku kata iman ni.
Percaya tak pun nak harap misalnya kalau lagu budak kot no gitu kan. Ada tebal nipisnya duk tentulah. Nampak tak? Tu. Tebal nipis. Siapa hak yang ni semua dia percaya. Tu nak baik iman ni satu nur yang Tuhan bagilah. Maka tu yang kata cerah masa depan ni. Maksudnya orang yang nampak, maksudnya kita ni walaupun nipis iman kita, tapi kita ada nampak maksudnya iman ni satu cahaya yang Tuhan bagilah hati kita. Kita nampak bukan dekat dunia, nampak sampai di akhirat, walaupun nampak kik-kik kabut-kabut je lah. Tapi kalau kafir dia tak nampak langsung lah, nanti kata dia tak ada iman. Kita percaya lagi sampai di akhirat lah, maksudnya kabut-kabut pun ada juga kik-kik walaupun tak apa nak sungguh, tapi kita nampak sampai di sana lah. Tu. Tapi itu Tuhan rahsiakan benda ni. Maksud bukan Tuhan rahsiakan, Tuhan ribkan benda ni. Kalaulah pahala dosa ni Tuhan tak ribkan, maksud dia ada macam Tuhan bagi nampak Zuhair. Pasal semua beriman kot. Takut. Semayang Allahu Akbar, jatuh gedebum pahala Allah mana. Buat banyak lagi banyak tengok. Seronok lah. Nak abang kata dia tak jadi apa panggil? Dia tak nak jadi apa, dia kata dia tak suspend lah, faham tak? Pasal kerana nak uji tu lah. Hampa jangan kata hampa beriman lagi dia tak. Wala tahsabanna alladhina wala tahsabanna ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Ankabut tu ayat nombor 2 lepas alif lam mim tu. Ahasiban nasu ayyutraku, manusia dia sangka bahawa dia akan dibiarkan, ditinggal macam tu saja. Dah buat kita tinggal, Tuhan tak uji kita, tinggal dengan mana tak uji. Ayyutraku ayyaqulu, sambil depa duk kata amanna, kami beriman. Tuhan kata ada kami tak akan biarkan. Ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Padahal Tuhan kata mereka akan diuji. Nak abang kata hampa beriman boleh, tak ada masalah. Hampa katalah kami beriman. Tapi wahum la yuftanun. Mereka akan dibiak tanpa mereka diuji. Tak boleh. Hampa nak kata hampa beriman boleh, tak ada masalah. Tapi kami akan uji. Faham tak? Ujian salah satu Tuhan ribkan benda-benda ni. Nampak? Nak percaya ke tak? Gitu. Kalau jatuh gedebuk orang jadi tak ni ya. Dia siapa tak semayang dia sakai, dia hantar malaikat mai tiba siapa kita dah seorang 10 kali. Tak larat bagi kena satu semayang 10 rotan mati dah. Semayang hari. Nampak? Sekali macam dia Allah kena macam tu dah. Tapi tak Tuhan, hang tak semayang aku bagi makan. Hang tak semayang aku bagi kaya, aku bagi duit. Tak ada masalah pun lah. Ambil lah. Kita duk seronok itu. Tak semayang pun lebih daripada hampa semayang tu. Hampa harap pakai lebat tak ada tahu mana aku tak semayang mudik macam. Ya Allah, tak ada masalah. Betul tak benda tu? Tu nak kata iman tu kenampakan kita ke depan tu lah. Bila kita nampak siapa kita duk buat sekarang. Padahal bukan ada siapa suruh pun kita semayang subuh. Ni celapak main musim hujan pula. Bangkit pagi pukul 5 bangkit dah. Sejuk ketang saja. Mandi, pi surah, pi masjid apa semua. Bukan ada siapa suruh. Kalau kita tak buat tak ada masalah. Tak, tapi kita buat pasal apa? Pasal kita nampak sampai ada balasan di sana. Tu yang kata iman ni. Hak orang ni tak nampak. Nak buat je siap dalam dunia. Pi mati habis tak selesai. Bagi depa. Betul tak? Pasal depa tak nampak ni yang kata iman yang Tuhan Allah Taala bagi tu. Itu Tuhan rib benda tu nak tengok tebal nipis. Kalau Tuhan bagi nampak lagu tu. Kalau sekali semayang dia bagi RM27 semayang jemaah lah. Tak ada buat apa dah apa. Kerja semayang hari. Semayang saya jemaah. Bangkit subuh RM27. Paling kurang dia bagi RM25. Paling bangkit insya RM25. Zuhur RM25. Sehari semalam kira kali tengok kali dengan RM25 dah sampai RM27 berlaku atas hadis yang kata RM25 lah. RM25 lah. Tak beratus boleh satu. RM125. Tak kena buat apa dah, makan cukup dah. Kalau dia bagi semua sudah sembahyang tu imam AJK masjid tunggu pintu masjid bilang bagi RM25. Bukan takat kita pok Cina pun minta nak sembahyang jemaah sama cik weh. Pasal benda tu nampak dunia, faham tak? Betul. Depa minta kita kami sembahyang sama dengan boleh tak? Okey nak ambil duit. Nak ambil pasal benda tu nak nampak. Ni Tuhan tak bagi. Bukan tak bagi nampak di dunia ni lah. Nak tengok tebal tak tebal nipis tak. Betul. Tu dia kata tu. Bagi mereka
tetapi dia kata jadi kejahatan bagi mereka. Selagi akan, pasal dia lagi akan, selagi akan boleh juga. Eloknya selagi akan lah. Lagi akan pasal dia pakai dengan sin. Saufa. Dekat bukan saufa dengan sin. Sayutawwaquna, mana selagi akan. Bukan la ni lah. Direlang, mana selagi akan direlang, bukan la. Ke depan pi ni. Di akhirat. Direlang mana dikalungkan. Pada leher mereka. Mereka orang yang bakhil tadi dengan dia, dengan apa? Dengan barang yang mendatang tu. Dengan kereta tu lah. Mana? Tuhan barang datangkan kereta tu. Barang yang Tuhan bagi kat kita untuk suruh kita keluar zakat. Tapi kita tak keluar zakat, Tuhan akan kalung dengan barang yang Tuhan bagi tu. Bila kalung tu lagi akan pada hari kiamat. Kalung-kalung tu pada hari kiamat. Mana Tuhan bubuh kalung di tengkuk. Yang ni Allah Ta'ala jadikan kereta kita tu ular. Nah, kereta tu dia duk lilik tengkuk kita, tentang macam orang duk main ular sawah duk lepak lah. Tu tak apalah ular sawah sekilo dua. Nah, kena ular sawah kalau hak dalam 7-80 kilo dia pun tak tanggung dia. Hak besar-besar tu lah. Sampai 50 kilo orang dia pun tak tanggung. Sat-sat boleh sebenarnya dia kena duduk sehari mati tu baru 50 kilo. Kalau Tuhan buat sama besar dengan Bukit Ladang apa? Gunung Ledang tu mampu kita jenuh tanggung lah pada hari kiamat nanti lah. Ya Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Hingga akhir ayat. Apa hingga akhir ayat? Baca hingga akhir ayat. Itu maknanya. Hingga akhir ayat mana baca sampai akhir ayat. Akhir ayat. Abi Dzar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi dah. Dia kata daripada Nabi SAW bahawasanya kata ba'da'an khalaf ma min rajulin takunu lahu ajal ma min rajulin takunu lahu ibilun au baqarun au ghanamun la yuaddi haqqaha illa ata biha yaumal qiyamah a'zamu ma takunu dia kata barang daripada lelaki ada bagi dia tu unta ataupun ada lembu, ada kambing yang tak menunaikan, mereka tu akan hak dia, hak unta, lembu, kambing zakat tu lah, dia tak keluar zakat illa ata biha yaumal qiyamah, melainkan didatangkan dengan dia pada hari kiamat a'zam, dia akan jadi besar-besar. Nabi kita lembu tu jadi besar-besar, kambing jadi besar-besar. Dia kata wa as manahu wa tatawwa'uhu wa akhfiruhu wa tazmamuhu baqariha, maka bila dia jadi besar-besar, dia tanduk dia panjang-panjang, kuku dia besar-besar, kaki dia besar-besar semua, untuk nak dia, kalau orang Kedah dia panggil latam, orang sini panggil apa? Kenyok dia. Nah, lanyok dia dengan lanyok tuan punya kereta tadi. Maka benda tu jarat ukhraha ruddat alaihi, dia lanyok sampai akhir, lepas tu dia akan ulang benda tu berulang-ulang. Sehingga selesai manusia semua ditimbang amalan apa semua lah, kita duk kena lanyak. Hadis ni sahih, riwayat Bukhari Muslim. Gitu, tu nak cerita tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala,
Dan lagi firmannya, mana tambah lagi. Ni nak abang kata dalil nak menakutkan kita. Nah, bagi keluar zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Alim dengan mana mu'lim. Alim baca dengan hamzah a noh, jangan kata alim. Walahum azab fabashshirhum bi'adzabin alim. Sedap dia bunyi dia bunyi ain situ. Nah, orang kita kena baca wala bi'adzabin alim, bukan a. Kalau alim makna mengetahui, alim makna mu'lim, makna bersangatan pedih. Alama ya'lamu lah, mu'lim, alim mana gitu. Artinya bermula segala, artinya arti firman Allah Ta'ala. Bermula segala mereka yang menaruh mereka itu akan emas dan perak. Mana kita ada emas perak, taruh punya simpan. Kita simpan emas perak. Tak kira lah berbentuk duit ataupun berbentuk perhiasan. No. Lagi kita ke depan habis. Dan tiada menafakah mereka itu akan dia. Mana tak menafakah, menginfakkan. Mereka itu, mereka orang yang menyimpan akan dia akan emas perak tu pada suruh Allah Ta'ala. Apa pada suruh Allah Ta'ala ni? Pada jalan yang Allah Ta'ala suruh. Infak pada apa tu? Zakat lah tu yang disuruh. Nah, kalau hak sunat ikut suka, nak lebih, bagilah. Sedekah sunat lah. Gitu. Hak ni hak yang disuruh, memang wajib dah. Yarhamkallah. Artinya, erti tiada menafkah tu mana? Tidak didirikan. Tidak didirinya zakat. Tidak diberinya zakat. No? Tiada diberinya zakat. Dia tak bagi zakat weh. Tu makna menyimpan tu. Tiada menafkah tadi. Yang panggil tak ada menafkah mana tak diberi zakat. Maka Tuhan kata ke Nabi, fabashirhum, maka ceritakan olehmu hai Muhammad hum akan mereka itu. Cerita apa? Cerita-cerita dengan siksa yang amat sakit. Nah, alim mana mu'lim, yang bersangatan saya siksa tu. Hang jaga bersangatan sakit ni. Pedih siksa dia. Kalau tak keluar zakat. Dia ni cuma dalam bab ataupun perenggan ni, cerita bab ni. Bab dalil. Dan sabda Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin la yuaddi zakata malihi illa jaa yaumal qiyamati syuja'an min narin fatuqwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa zahruhu. Ila akhirih. Mana ila akhir hadis? Mana ikra ila akhiril hadis? Sampai baca sampai habis hadis. Artinya tiada daripada seorang yang tiada memberi ia seorang tu akan zakat. Tak ada seorang pun daripada orang yang tak bagi zakat kata dia. Zakat malihi ni mana zakat harta dia. Melainkan didatanglah ia. Melainkan datanglah ia. Ia siapa? Ia seseorang tadi. Pada hari kiamat akan ulang. Bila hari kiamat Tuhan datangkan kepada dia ulang. Ulang tadi. Syuja'an minnar. Ulang tadi tu buat daripada apa? Daripada api neraka. Tuhan buat ulang daripada api neraka. Nyala ulang tu. Buat pada api. Maka dicucuk
dengan dia, mana disiksa dengan dia, dengan ular tadi. Akan ubun-ubun, maksudnya dia patuk masuk ke ni, ke ubun-ubun, ke kepala ni, cucuk masuk ke kepala, ubun-ubunnya ubun seorang, dan rusuknya dan belakangnya. No? Maksudnya masuk ke ni, keluar ke ni, keluar ke belakang lah. Macam tengok gambar putih lah. Masuk macam tu. Tapi ular tu daripada api neraka. Hidup, hidup. Allah Ta'ala ikut suka dia buat apa buat dia belakang. Nak buat api ke, buat emas ke. Ya Allah. No. Ular tu. Mana dia, ubun-ubun dia dan rusuknya dan belakangnya, belakang seorang hingga akhir hadis. Bacalah, mana iqra ila akhir hadis, baca sampai habis hadis. Habis. Qala musannaf rahimahullah, dan lagi sabdanya, mana tambah lagi lah sabda Nabi nak buat dalil ni. Ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakati mani'uz zakati yaumal qiyamati finnari. Artinya tiada binasa getah pada daratan dan lautan. Getah yang ada pada daratan, nah, dan getah yang ada pada lautan tidak akan binasa, melainkan ni jadi binasa. Kecualinya yang jadi binasa tu dengan sebab ditegah akan zakat daripadanya, daripada getah tersebut. Nampak? Zaman dulu orang buat padi, orang tua dulu racun pun tak ada. Betul tak? Tapi tak apa, boleh jadi padi. Tapi orang lah macam-macam. Dia main dengan siput gondang, mas dia, orang macam-macam lah. Habis satu bab. Untung orang buat racun. Tu cerita dia. Pasal apa rosak benda tu? Sebab kita tegah zakat. Tuhan kata, Nabi sebut, Tuhan tak akan tegah, Tuhan tak akan binasakan harta yang ada di daratan. Tuhan tak akan tegah rosakkan harta yang ada di lautan, melainkan kita yang menegah zakat Allah Ta'ala. Faham? Bila kita dapat harta, kita tak keluar zakat. Bila mai bala ni, sebab tu Tuhan kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya, zahirnya kerosakan, berlaku kerosakan di darat dan di lautan dan di daratan ni, kesemuanya dengan sebab usaha tangan-tangan manusia. Kita yang buat bagi Allah Ta'ala, rosakkan benda tu. Nah, sebab tu Tuhan sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tak akan ubah nikmat. Ma tu mana nikmat? Bukan nasib. Main jemuh nasib mana? Jemuh nasib jadi jawariah. Nah, qadariyah. Tuhan dia terima, Tuhan tak akan mengubah nasib seseorang, melainkan dia yang mengubah nasib dia sendiri. Nasib tak boleh ubah. Yang boleh ubah perangai. Apa makna ma tu? Ayat Tuhan tak pasal ayat tu lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru an'ama Allahu ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tak akan ubah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada satu-satu kaum sehingga kaum tu mengubah perangai. Perangai ni makna dia gini. Perangai boleh ubah, faham tak? Kita daripada perangai duk beriman, kita ubah jadi tak beriman. Hak biasa dia keluar zakat, tak keluar zakat, faham tak? Gitu. Kita ubah perangai kita. Nah, hak yang duk tengah baik-baik ni, semayang tak semayang, nampak? Itu ubah perangai. Perangai kita boleh ubah. Tuhan tak akan ubah nikmat an'amallahu alaihim. Tuhan tak akan ubah nikmat yang Tuhan nikmat atas satu-satu kaum sehingga kaum tu yang mengubah perangai dia. Kalau perangai hadut beriman, jadi tak beriman, hak keluar zakat, tak keluar zakat lah. Hadut semayang, tak semayang, pada ketika tu baru Tuhan akan ubah nikmat dia. Ketika tu jadi bala. Nah, bila turunnya bala, sebab apa jadi bala tu? Nabi kata sebab tertegahnya, sebab kita tak keluar zakat. Tu perangai tu daripada hak beriman, hak percaya, kuih tak keluar zakat. Bila turun tu jadi bala. Bila jadi bala umum.
Idza nazalal bala, Nabi sebut bila turunnya bala ni umum. Dia tak sama dengan rahmat. Rahmat turun dia kelas. Nah, betul dia suruh duduk dalam majlis-majlis dia, duduk dekat-dekat dengan ulama-ulama. Kerana rahmat bila turun kat depa kau tempeh kat kita. Nah. Tapi dia turun tang tu. Kita duduk tang tu. Tiba-tiba hari tu kita ubah video telefon, dia turun tang tu nyem. Kita pergi beli kat kawan dia tang tu lah. Lepas tu dia tak pergi ubah. Nah. Jadi ala kulli halnya bila kata dia turun bala ni, dia bukan kelas ni rumah Tok Imam. Oh jangan. Tak. Hang Tok Imam lagi awal dia tapu. Walaupun Tok Imam tak buat apa, kawan baik ni lah. Mayang tak nak ponti. Tapi bila turun bala, dia tak kira hang rumah Tok Imam ke, hang rumah Tok Mengulu ke, dia tak nak peduli. Kadang awal lagi tiba. Betul tak? Dia bila turun bala, umum dia lah. Macam kita kata tsunami di Aceh dulu Cuma masjid lah Tuhan taruh nak abang kata jadi dalil ni hak aku. Nah, ni masjid yang bertinggal lama lah. Masjid ni lah. Hamba tak puan nak mau ni ingat lah. Lah ni penuh. Tak berhenti saat. Nampak? Situ. Ni hak jadi di Palu. Awak tak ada langsung kau orang baik dalam kampung tu. Takkan jahat ke semua kot. Nah, yang jadi macam pusat ayak lah. Yang sedut. Tapi ada orang baik-baik dalam kampung tu. Itu pasal apa dia kena? Kena dia hukum dia syahid. Betul lah cerita dia. Dia di segi dia selesai lah. Pergi orang Allah. Macam orang kena COVID, mati dengan COVID, bagi segi dia ada syahid dia. Macam Nabi kata ta'un ya, syahid dunia, syahid akhirat lah. Syahid akhirat. Di segi dia 5 km. Tu. Palu. Kampung yang 5 km jauh ni berpindah ke lokasi baru. Lebih pada tu Tuhan boleh buat. Nampak tak? Tuhan berlaku. Tu Nabi sebut lah. Pasal apa? Pasal kita ubah perangai kita. Nabi sebut. Tiada binasa reta pada daratan dan pada lautan. Melainkan dengan sebab ditegah akan zakat daripada reta tu. Nampak? Kita yang menegah. Bila kita tegak, akan berlakulah kerosakan. Padi tak boleh lah, apa semua lah. Gitu. Bermula orang yang menegah zakat pada hari kiamat di dalam neraka. Nampak tak? Orang yang ubah zakat, sama ada zakat tu zakat emas, atau zakat tu zakat perak, ataupun zakat tumbuh-tumbuhan, ataupun zakat binatang ternakan. Siapa yang menegah zakat? Tak kira lah. Umum zakat ni. Zakat apa hak 8 yang kita kata tadi, dia ubah mana? Dia tak keluar zakat. Hak yang selebih pada 8 tu, dia ikut suka abah. Tu cerita dah. Hak dekat 8 tu, ya Allah. Kalau cukup ni sok haul lah. Baru nama keluar ni. Kalau tak cukup ni sok, keluar apa? Memang dia tak suruh pun. Dia suruh buat rajin. Jadi sedekah. Sedekah sunat ada. Orang tu dia tak keluar zakat sunat ni dah. Kena dah tu. Mana sedekah sunat? Zakat tu mana sedekah wajib. Faham tak? Dia tak keluar zakat. Gini. Kadang suami dia tak ada dah. Mak ayah kita dulu dah. Bila mati dah, mak dia mati, suami mati. Lepas tu kita orang papi bagi zakat kan. Keluarlah buan ayah hang tu zakat sunat ni. Dia bunyi ikut tu lah. Sedekah sunat. Maksudnya kita sedekah pahala tu kita niat untuk ayah kita, tak ada masalah tu. Bukan sebagai wajib, tapi tak boleh. Kalau ikut zakat tak boleh pasal dia tak ada. Faham tak? Gitu. Sedekah tak apa. Niat pahala tu untuk dia tak ada masalah. Sampai baca kita sadaqatin jariyah. Jariyah tu sedekah jariyah. Maksudnya kita sedekah atas kita yang sedekah. Maka kita niat pahala sedekah tu bagi kepada mak ayah kita sampai kita wakaf. Niat untuk mak ayah kita sampai tak ada masalah. Nampak? Itu je. Dah depa tak ada. Kita buat macam tu. Tapi kalau nak keluar ni zakat wajib untuk ayah dia ni, padahal dia mati lama lah. Tak sah aku tu. Islam tak benar. Dia kena cukup syarat rukun dia baru dia terima. Hang pelebih pada hak dia tu. Dia kata kita nak buat lagi elok lah. Kita kata nak bagi lebih. Dia tak mau. Faham tak? Dia tak mau. Nak ambil hak elok pun dia tak mau. Hak lebih dia tak mau. Kurang pun dia tak mau. Dia nak hak cukup. Takat aku suruh sudah. Hang suruh buat rajin. Benda tu aku yang bagi kat abang ambil guna. Faham tak? Begitu je lah.
Bila kita bagi, bila Allah Ta'ala bagi, bila tak ada guna, dia. Lagu tu tak. Ay Allah. Jangan duk ni zakat. Sambung lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mana'a qaumun az-zakata. Kalau ikut baca qaumuniz zakata. Nah, orang mengaji dia qaumun bagi dua, az-zakat tu matilah deh. Dia kena masuk, nak masuk lagu mana mati dua gitu. Ma mana'a qaumun az-zakata. Nak baca ke? Ni masuk dalam ni. Mati ni. Nak masuk dalam roh. Ada lagi ni. Ma mana'a qaumun. Tu asal dia. Qaumun. Pilih payah dah buh nun mati dia padam tu buh bagi dua. Lepas tu roh ni mati az-zaka zai. Qaumuniz zaka. Tahu. Nak baca lagu nak dua kali mati ni. Hak ni mati. Nak masuk ke nak nampak tak? Tengok ni kita tulis dari segi asal dah, faham tak? Qaumun ada qaumun. Mun minum nun sukun. Tapi dia buangkan nun mati tu, dia buh bagi dua. Sebab tu hukum tanwin wa imma tak kira tanwin kod mana? Kod tu ke? Kod ni ke? Kod atas ke lah. Tanwin tu asalnya nun mati. Itu hukum tanwin. Sebab tu sama. Nun mati berjumpa dengan zai. Izhar. Ikhfa weh. No, ikhfa. Bagi dua berjumpa dengan zai pun ikhfa siapa? Syafawi. No. Baik. Qaumun, tapi dah lambat daripada ambang satu, dia pun syadah tu nak baca dua huruf. Maksud dia huruf pertama ni mati, hak ni pun mati. Nak baca lagu mana? Nak baca tak boleh. Ni dia panggil dalam kaedah ittiqa. Orang mengaji kaedah bertajwid lah. Silap. Ittiqa Us-sakinain. Bertemu dua yang mati. Ittiqa Us-sakinain, bertemu dua mati. Dua mati, ni mati, ni mati. Maka dia terpaksa ambil balik nun ni berbaris bawah. Boleh baca halo. Qaumu niz zakata. Nampak tak? Gitu kaedah dia. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Allahu samad. Ni mati juga. Tak boleh baca. Boleh ni. Macam gitu. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Orang mati gitu. Jangan baca qul huwallahu ahadulillah. Jangan. Tu tak kena. Dia panggil ittiqa Us-sakinain, bertemu dua yang mati. Bila mati buh balik, ambil balik nun dia. Nun tanwin tu dah. Nun tanwin tu ambil balik, buh baris bawah. Ni orang tu panggil buh nun kecil lah tang tu. Nun kecil lah. Nun kecil tu mana dia? Asalnya nun lah. Gitu. Pasal ambil balik apa? Mun dia tu dah. Bagi dua tu ambil balik nun dia, buh baris bawah terus. Masukkan dalam zak. Boleh baca halu tu. Tu kaedah. Tak mana orang jumpa aku tu. Ma mana'a qaumuniz zakata. Baca gitu. Illa habasallahu anhum al-qitra. Kalau baca tu anhumul qitra minas sama'i. Qatra titik san. Boleh. Minas sama'. Artinya tiada menegah satu kaum akan zakat.
Menegah mana enggan lah mengeluarkan zakat. Dia tak bagi, tak keluarkan zakat. Melainkan menegah Allah, yakni Allah Ta'ala daripada mereka itu, pada satu kaum tu akan hujan daripada langit. Qatra tu mana dia titisan daripada langit. Kalau kita tegah zakat, Tuhan tegah hujan. Cerita dia. Tegah. Tu yang tahu Allah ni krisis hayat belah mana daripada Selangor krisis hayat. Kami duduk di Kedah lepas krisis sungai. Belah mana krisis? Oh, pencemaran. Bukan tak cukup air. Oh, gitu. Banjir ada. Hujan sekarang ni, tu yang kita pening. Kau mana? Pencemaran daripada kilang. Oh, punca tu Abuah buat macam mana. Sebab tu berlaku rosaknya di darat dan di lautan ni, Tuhan kata gitu. Bima kasabat aidina, dengan apa yang diusahakan oleh manusia. Nah, sebab manusia lah berlaku kerosakan. Nabi kata takkan berlaku kiamat selagi ayat sungai ni boleh diguna. Nah, ayat sungai ni satu hari tak boleh guna ikutlah. Bukan sebab dia kering dah. Mungkin berlaku je ni pencemaran, orang tak boleh makan apa. Benda-benda gitu. Jadi negeri bila pembangunan kita ni tu sebab kita yang buat benda tu dah. Itu berlaku. Bila kita tegah zakat, Tuhan tegah hujan. Lepas tu bila nak mayang sunat istisqa ni, dia suruh kita sedekah, kita puasa, lepas tu kita sedekah apa semua, baru kita doa dia. Kerana bila kita rajin sedekah ni, kita menarik rezeki Tuhan. Tu. Yang kedua, bila kita rajin sedekah ni, kita memanjangkan umur kita dah. Nabi sebut. Kita nampak bila sedekah banyak, Tuhan akan bagi kita banyak. Ni saya yakin. Tak percaya buat. No. Kita nampak kan, kita sedekah 50, Tuhan balas berkali-kali ganda. Tak ada sampai keras 2-3 hari lah Tuhan balas ganda-ganda. Esok Tuhan balas dah. Bab sedekah ni. Tu hak sunat, tamu hak wajib ni dah keluar lah. Gitu. Oh, dia takut bagi tak boleh balik. Allah. Hak tu hak wajib yang buat. Dia kan nak ambil balas. Bila niat dulu tu dah lah. Bagi sudah. Lepas tu Tuhan kira. Jangan sebut dah orang yang infak jalan Allah Ta'ala ni Tuhan balas 700 kali ganda. Mana ada bank bayar 700%. Kena bungkus bank tu kalau bayar 700%. Tahu RM1 bagi balik RM700. Oh. Bungkus bank tu. Habis. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan lagi sabda Nabi SAW. Tiada mengetahui satu kaum akan janjian Allah dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauh yang ditegahnya. Tegah Allah. Melainkan mengerasi Allah Ta'ala atas mereka itu, atas satu kaum yang tiada mengetahui tadi ni, dengan seteru mereka itu. Tuhan akan keras ke atas mereka dengan seteru mereka. Tuhan bagi seteru mereka, menguasai mereka lah mana dia gitulah. Dan tiada menghukum mereka itu dengan yang lain daripada hukum Allah Ta'ala. Dan mereka berhukum, melainkan semuanya dengan hukum Allah Ta'ala, melainkan merata ia Allah pada mereka itu akan penyakit mati. Nampaklah. Kalau kita tinggal benda tu, tidak mengetahui kaum akan janjian Allah yang mengerjakan yang disuruh, tidak, kita tak buat apa yang Tuhan suruh, kita tak tegak apa yang Tuhan larang, dan kita tak berhukum dengan hukum Tuhan, maka Tuhan akan meratai ia Allah Ta'ala pada mereka itu penyakit mati. Tu yang main COVID, satu dunia Tuhan bagi. Sikit kan virus ni kecil sangat. Sebuah hama. Kecil lagi dah hama, tengok tak nampak aja tadi. Tapi dia makhluk Tuhan. Dia juga bertasbih kepada Tuhan. Itu atas buah-buahan. Yalah, dia juga bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dia makhluk Allah. Tuhan meratai penyakit. Dan tiada menegah mereka akan zakat, melainkan ditegah akan mereka itu hujan. Nampak tak? Kalau kita buat
apa yang Tuhan larang, kita tak buat apa yang Tuhan suruh, Tuhan akan menyertai penyakit ni. Penyakit mati. Tapi kalau kita tegah zakat, Tuhan akan tegahkan hujan. Dan tiada mengurang mereka itu akan sukatan. Kalau buat jenis wailul lil mutaffifin lah. Yang mengurangkan sukatan dan timbangan, melainkan ditahan, baca tahan. Tahan di mana tegah juga lah. Daripada mereka itu tumbuh-tumbuhan. Tanam tak hidup, tanam tak pergi naik. Ditegah. Ditahan daripada mereka itu tumbuh-tumbuhan. Dan disiksa mereka itu dengan kemarau. Dan lapar. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khaf. Tuhan kan apa ni kita dengan kemarau. Kalau jenis nak buat kurang timbangan sukatan. Tuhan akan bagi kita dengan lapang. Tuhan akan siksa kita dengan tu. Tak ada makanan apa semua. Sebab Tuhan nampak dah. Hampa buat perangai elok, nikmat tetap kekal. Nampak? Tapi bila kita berubah perangai kita, hak yang beriman kepada tak beriman, Tuhan akan ubah nikmat Tuhan. Nampak? Ya Allah. Perangai. Jangan ubah perangai. Jangan ubah. Kekal kan. Kalau duduk beriman itu. Tapi dia kata kita seorang yang, kita ni orang lain, dia ubah. Tu jam. Buat je nak. Masing-masing ni pakat-pakat jagalah. Hang jaga aku jaga hang gitu lah. Habis. Qala musannaf rahimahullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, jikalau tiada beberapa orang yang muda-muda itu khusyuk bagi Allah pada ibadat mereka itu. Tuhan kata, Nabi sebut, kalaulah tak ada orang muda tu khusyuk bagi Allah, yang ini kepada Allah Ta'ala pada ibadat mereka tu, dia pun buat ibadat khusyuk. Orang muda pelik ni, dia muda buat ibadat pelik weh. Udang kalau dia hidup lah, udang kalau dia tak meloncat, bukan udang tu dah, kita berbual dalam biasa lah, udang dia mesti meloncat. Kalau belacan meloncat tu pelik lah. Gaduh kita lari, faham tak? Gitu. Kalau udang hidup tu dia tak meloncat, itu pelik. Tapi kalau belacan meloncat, itu satu benda yang luar biasa tu. Sangat-sangat pelik lah. Kita lari. Gitu. Orang muda tiba dia buat ibadat khusyuk lah tu. Pelik benda tu. Nabi kata, aku tak pelik tengok orang muda duduk lepak kedai, biasa lah. Dan aku pelik kalau orang muda duduk masjid. Tu pelik. Pasal waktu tu zaman meloncat. Dan Nabi kata, aku pelik kalau orang tua lepak kedai. Lepak kedai. Dan aku tak heran kalau orang tua duduk masjid. Kerana dia tahu dia nak mampu. Maksud dia, di segi adat dia, dekatlah dia dengan ajar, dengan mati tu lah. Habis tu, biasalah benda tu lah. Habis orang muda ni, dia berasa dia tu jauh lagi, kita kata, dari segi adatnya lah. Kalau kita accident belah motor mati, lepas tu juga. Tapi dari segi apa ni, dia berasa dia lambat lagi lah. Bila lambat, tapi dia duduk macam orang yang nak mati dah. Maksud dia, sentiasa buat ibadat, khusyuk ibadat dia. Kalaulah tak ada orang muda hak macam ni, nampak? Hak macam buat ibadat khusyuk ni. Dan tiada segala binatang itu menuntut makanan. Binatang pun tak menuntut makanan. Allah, memang binatang dalam dunia ni tak ada langsung. Pada segala padang-padang. Dan tiada beberapa orang yang tua-tua itu berbuat ibadat akan Allah. Orang tua-tua, cerita dia budak muda tak ada buat ibadat, orang tua pun tak buat ibadat. Binatang pun tak ada lah kat padang tu. Buat ibadat akan Allah. Dan tiada segala kanak-kanak kecil yang minum air susu, nescaya dicurah atas kamu itu seksa yang amat pedih dengan sebab zalim kamu. Nampak tak? Tuhan akan curah seksa. Terus Tuhan hantar seksa atas kita. Tapi banding budak-budak ada minum susu, kalau tak bagi makanan kat mak dia nak ada susu macam mana Tak bagi minum, bagi makan kat mak dia, tak ada susu dia.
Tapi kalau budak-budak pun tak ada, orang tua-tua pun tak semayang, masjid ada tapi akak tak pergi, relax. Pakai duduk lepak kedai belakang orang tua-tua. Hak muda tu telah lah. Lepak kedai. Tuan kata aku curah atas lepak ni. Siksa amat pedih tu, tengok turun apa. Kadang-kadang turun batu main daripada langit tu terus ya. Tapi kerana ada pok-pok ni Tuhan tak buat. Pasal apa? Kerana zalim kamu. Tapi Tuhan kata wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menzalimi kamu, tapi kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Kita yang buat zalim diri kita, yang campurkan kita dalam kebinasaan yang Allah Ta'ala akan bagi kat kita lah. Gitu. Amat pedih dia kata. Dan memadalah bagi kamu tu siapa? Hei talib, ya ayuhat talib, wahai penuntut-penuntut, dengan beberapa ayat dan hadis ini menakutkan. Tulis menakutkan. Untuk nak buat jadi takut, nak abang kata bab siksa orang tak keluar zakat ni teruk. Tu je. Cuma nak bagi jadi dalil bagi kita bahawa zakat ni satu kewajipan yang memang diperwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita umat Islam ni lah. Sama dengan sembahyang dan amalan-amalan yang Allah Ta'ala yang Tuhan perwajibkan. Jadi ala kulihannya kalau kita tengok, kalau sembahyang tu Tuhan letak, dan zakat ni pun Tuhan letak sebaris dengan sembahyang. Mana-mana ayat pun alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Nampak tak? Gitu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Gitu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi tawil quba wal yatama wal masakin wa bin sabi wasailin wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah. Tuan sebut gitu. Bila Tuhan sebut solat, Tuhan letaklah zakat. Tak semayang, tak zakat. Tak semayang. Tuhan abang kata, besarnya kewajipan berzakat. Kerana zakat ni, itu bukan harta kita. Harta zakat tu, mana bahagian, apa mana harta zakat? Lalu kita abang tadi, nama bagi kumpulan harta yang apa? Nama bagi kumpulan harta. Nama bagi harta yang dituntut akan dia. Artinya yang dituntut, yang Tuhan tuntut, itu zakat. Mana? Apa dia? Nama harta tu. Ni kita kata usyur, nisfu usyur, rubu' usyur. Usyur ni 1/10. Ni setengah 1/10. Atau rubu' usyur 1/4. Gitu. Itu hak harta tu, itu dia panggil zakat. Hak selebihnya itu harta kita. Buatlah nak buat apa pun. Adapun kalau kita ada buat bendang, kita dah boleh padi banyak-banyak mana? Dia panggil usyur 1/10. Kalau kita dapat 1000, kita keluar 100. Itu ya. Hak 100 itu zakat. Hak yang selebihnya itu hak kita. Hang nak beli datang bau. Wah. Ya Allah, sikit je, bukan nak banyak pun. Kalau kita berniaga, dia kata rubu' usyur 2.5. 2.5. Kalau 1000 baru 20, 100 baru 25 ring. Gitu lah. 100 2.5 kupang. Nampak gitu je. 0.25 lah. Itu 100 baru RM2.5 2.5 kupang lah. 100 2.5 kupang. Tak gitu lah. Dah atas RM2.5 kupang, bukan RM25. Hak tu jadi apa ni? 100 2.5 kupang. Minyak tu je. Kalau 1000 baru 250. 1000 baru RM25. Gitu je. Hak jadi 900 RM75 hak kita lagi weh. Banyak gitu. Gitulah. Hak Makkah hak RM25. Hak 2.5 1/10. Hak ni tu dia panggil zakat yang Tuhan perwajibkan bagi kita. Hak lain ya Allah. Tapi kita nak bagi kat siapa tu next week, next month lah kita kira lain lah. Nak bagi kat siapa. Tapi dia sebut tak sebut di sini. Ada. Ada nisa, ada ni insya-Allah lah kita bahas. Ada 8 orang tu dah. Ni 8 orang tu. Ya Allah lagi akan ni dia. Jadi kita berhenti takat tu dulu. Lepas tu dan ni siapa yang nak tanya apa? Siapa yang nak kata apa? Ya Allah. Kalau lah kata orang tu lah. Dia ada rumah, dia ada lebih rumah. Dia ada katalah kebun sawit. Contohnya lah. Kalau
katalah. So itu adakah maknanya dikecualikan zakat kan macam mana? Ya Allah. Dia Tak masuk dalam yang 8. yang tak masuk yang 8 tu, tengok dia bila kata dia bukan harta yang diwajibkan zakat, tak ada. Tak perlu. Islam bukan tu, kata Islam bukan teruk, tapi kita yang meneruk kan. Kalau kata orang tadi rumah sewa 10 macam tu. Orang sewa tak ada apa tak lah. Ni dia ada tanah berpuluh hulung tapi dia tanam musangking dengan duri hitam, tak ada zakat. Tak masuk dalam. Tak ada zakat. Lepas tu dia kata aku meniaga. Keluar atas niaga. Boleh mana? Dia keluar atas zakat perniagaan. Tu. Dia tak keluar atas benda tu, pasal memang dia tak wajib zakat. Dia keluar atas zakat perniagaan. Kira tahun pula. Ada syarat-syarat dia bab tu pula. Gitu. Islam bukan nak teruk sangat, bukan nak ambil berhabis. Cuma dia ambil sikit lah. Tak, macam mana kalau orang tu dia tak buat zakat pendapatan tapi dia buat zakat simpanan? Hak ni yang dah bahas tadi ni. Zakat pendapatan, zakat simpanan ni. Duit lah, zakat duit. Zakat duit, zakat pendapatan. Ke sepatutnya dia kena dulu? Tak. Benda ni benda khilafiah. Bila benda khilafiah ikutlah. Pilih lah. Gitu, benda khilaf. Pasal ada pendapat yang mengatakan tak wajib, ada pendapat yang mengatakan wajib. Dari kita Malaysia sendiri pun macam Mayuk kata, negeri Perak tak ada zakat pendapatan lah. Tak ada zakat pendapatan. Pasal malih patua dia berpatua, tak wajib zakat pendapatan. Dan itu mujur tak ada turun jimat tamang gati. Kalau ada mat tamang gati lagi mampu buat tu. Betul tak? Saya mampu hamba dah keluar tak ketawa lah. Siapa kata dia salah seorang daripada orang yang kuat yang menahan zakat pendapatan tu uji macam mangkati. Daripada sebab tu, daripada malih patua dulu tu memang dia tak bagi ya. Maka malih patua negeri Perak mengatakan tak wajib, betul tak ada bagi dia zakat depa tu zakat pendapatan. Tak ada. Kata benda ni khilafiyah. Bila benda khilafiyah ikut suka. Nak pegang tak pegang. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita dah dululah bayar potong zakat pendapatan, masa tu kita tak tahu itu wajib ataupun tidak kan. So lepas tu kita punya masa tu kita niat wajib kan, zakat pendapatan. Tapi oleh kerana tidak ada contohnya, oleh kerana hilang itu, so niat tu boleh ke kita sekarang tak apa. Lepas tu kita buat niat sedekah ke automatik jadi sedekah? Dia sedekah ni tak perlu kepada niat. Ambil bagi dapat pahala tu cara dia buat. Habis tu dia kata sedekah wajib, sedekah sunat. Adapun sedekah yang sunat tak wajib kita niat. Kita ambil. Mai orang awak, budak-budak RM1. Ambil dapat weh. Hadiah, hibah tak perlu. Adapun yang wajibnya ialah sedekah wajib. Apa dia? Zakat tu lah. Zakat dia berhajat kepada niat. Iman niat ketika kita asingkan harta tu, ataupun niat ketika kita unjukkan harta ataupun kita bagi harta tu kepada orang, ketika tu kita niat. Adapun lafaz ni zakat perniagaan itu tak wajib. Yang wajibnya kita niat di hati kita, duit yang kita bagi tu sebagai zakat perniagaan kita apa semua lah. Itu hak wajibnya. Allahu a'lam. Adapun zakat sedekah sunat tak berhajat kepada niat. Sebab tu kalau orang kafir bagi, dia kaedah dia gini. Orang orang tiap-tiap amalan yang tak berhajat kepada niat maka sah kafir buat. Adapun yang tak sahnya kufur kafir buat ni barang ataupun ibadat yang berhajat kepada niat. Tak sahlah kerana syarat pada ibadat dia mesti Islam. Syarat sah ibadat. Tiba-tiba ada ibadat yang pasien tak hajat pada niat. Misal mandi orang mati, kapiak tolong pergi jurus. Sah tak? Sah kerana dia tak hajat pada niat. Zakat, kadang-kadang dia tolong buat masjid pun ada buat jalan pun dah. Dia bagi buat masjid, buat jalan. Sah ke tak? Pasal dia tak hajat pada niat, maka ulama kata sah. Bila kata sah, dapat pahala ke tak? Allah Ta'ala ni tak zalim ni. Tu dapat pahala ke nak? Dapat pahala apa? Kawan ibu duduk datang tu dah. Tak, maka ulama kata Tuhan balas juga bagi orang kafir ni. Balas ke mana? Tuhan balas ringankan sakaratul maut.
Nah, kerana Tuhan balas siap-siap di dunia ni. Kerana sifat Rahman Tuhan ni, Tuhan balas siap-siap. Tanggung hujung sakaratul maut dia ringan sikit. Tak tahulah hak yang tak pernah buat tu tak mana tahu. Kita nampak mudah hati ya. Tak mudah weh. Teruk tak mana lah. Tapi Tuhan ringankan sakaratul maut tu kerana apa? Bila pergi di akhirat nanti dia dah tak boleh dah hak Rahman Rahim Tuhan tu lah. Maka Tuhan pemudah sini. Nah, maka ulama kata Tuhan balas tang tu. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau hak tak berhajat pada niat ni, ya Allah automatik dia masuk. Wallahu a'lam. B. Selesai lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al anfusana anfusan tayyibatan mutmainnatan ta'iyatan hafizah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa takhshaka haqqa khashyatik. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya minta maaf tuan-tuan, salah silap kasar bahasa. InsyaAllah next month. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.